Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara-saudari, para ibu, para bapa, selamat malam. Dia pukul 9 lebih kurang. Maka malam ni kita ambil masa lebih kurang, tak banyak lah, dia panggil persejam lebih kurang. Kerana di sana ada beberapa soalan ataupun beberapa benda yang masyarakat tu dia panggil nak kepada kenyataan. Masyarakat nak kepada penjelasan tentang beberapa benda yang duk berlaku dan akan berlaku. Maka saya ambil sikit daripada masa pada malam ni untuk nak berkongsi bersama dan pada nak bagi sikit penjelasan dan nak jawab bagi soalan-soalan yang ditanya oleh beberapa saudara daripada beberapa orang daripada saudara-saudari kita. Maka kita malam ni insya-Allah daripada soalan saudara semua minta tolong ustaz atau baba bagi sikit dia panggil tentang kelebihan Palestin, tentang kelebihan Baitul Maqdis, tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa. Itu daripada soalan yang minta panggil penjelasan. Baik. Daripada soalan lagi yang kita nak jawab pada malam ni ialah kerana apakah di hari ni kita boleh tulis dalam Facebook dan di panggil dalam YouTube dan internet bahawa ada ramai di kalangan orang Yahudi daripada para ulama, orang yang ada ilmu dalam agama Yahudi ni tubik dia panggil belarak. Keluar belarak dengan ramai-ramai dan dia panggil muzahirkan kata kami tak setuju apa-apa yang dibuat oleh Israel. Padahal Israel ni Yahudi juga. Tapi kebanyakan para ulama daripada Yahudi tak setuju tentang perbuatan ni. Kok mana tu? Kah itu tu semata-mata pen je ke? Duk dia panggil duk main lakon ke? Kah atau kok mana hakikat sebenar? Minta penjelasan tentang ni. Adakah Yahudi sendiri yang pecah belah juga buat dia? Kalau ke mana? Maka insya-Allah kita akan jawab tentang soalan ini pada malam ini insya-Allah. Lagi daripada soalan yang ditanya, jadi benda duk berlaku di hari ini daripada orang keluar belarak di Eropah, di Jerman, di Holland, di Kanada, di Angkrit, di Amerika, di Faransa dan di negara-negara yang lain lagi tu. Dan di tunjuk dalam YouTube, dalam Facebook tentang di Malaysia khususnya dan di negara-negara Islam tu pakai boycott, dia panggil penetapan hak Yahudi tu. Maka apakah yang kita boleh ambil pelajaran daripada benda yang berlaku tu. Baik. Lagi daripada soalan yang kita akan jawab pada malam ini juga ialah tentang masalah semai tasbih. Solat at-tasbih, semai tasbih yang panggil pada malam ini panggil boleh hadir ramai di urang tempat kita 3 wilayah dan di Malaysia, Indonesia dan
dan tempat-tempat yang lain lagi ni semaya pada malam ni ataupun semaya pada esok hari. Nah, sebab orang panggil esok hari ni, nah di orang awam tu dia kecil kata kan, kecil kata orang panggil raya ni. Nah, raya ni esok hari kat mana? Nah, cara semaya lagu mana, boleh semaya ke tak? Adakah benda ni masuk dalam larangan bid'ah dalam agama? Orang yang buat ni dapat dosa, buat salah, atau orang panggil dapat kelebihan? Maka ni pun juga insya-Allah kita akan jawab pada malam ni dan bui kenyataan sikit sebanyak sekadar kita tahu insya-Allah. Lagi daripada benda yang kita akan berkecek pada malam ni, walaupun kita tak kecek panjang lebar lah, tapi kita nak usaha jawab nawi orang panggil wi semua saudara-saudara itu dapat faham dengan baik-baik dan jelas tentang orang panggil satu-satu masalah insya-Allah. Lagi daripada benda yang kita nak kecek pada malam ni ialah masalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur pada hari raya ni. Nah, tu maka pada biasa kok ramailah orang panggil boleh kata kalau kawasan kok darat, kok bukit, kok mana tu orang panggil dia buat dengan besar-besar yang mana. Lebih daripada raya puasa lagi, lebih daripada raya haji lagi. Nah, tu nak tahu orang panggil benda yang berlaku tu. Nah, ni pun juga orang panggil kita akan jawab nah dari dalam orang panggil muzakarah kita pada malam ni insya-Allah. Lagi daripada benda yang ditanya, nah orang panggil minta turun nasihat sikit sebanyak tentang kebanyakan orang Islam di hari ni di tempat kita khususnya dan di tempat-tempat yang lain berasa kata mana? Berasa kata habis harap apa? Mut kuamwang. Nah, kelih pada benda yang berlaku tu. Nah, orang panggil orang Arab sendiri tak padu, tak ada bahasa nak tolong padahal negeri dekatnya dengan Palestin, setara pula dah. Tapi nampak tak ambil berat. Nah, nak tolong dengan senjata pun tak, nak tolong dengan orang panggil dengan lain-lain pun tak. Lepas tu jadi waktu kita tu kadang-kadang orang panggil pambuang kata orang panggil ni kata Islam tu nak benar, Islam tu orang panggil orang rakyat Palestin tu nak selamat. Nah, tu maka orang panggil minta tolong nasihat sikit sebanyak dan orang panggil bui ucapan tentang ha ni. Nah, tu. Maka tu ialah dah sikit sebanyak daripada soalan-soalan yang kita akan kecek pada malam ni insya-Allah. Baik, saudara semua, maka kita bakat share dulu nah supaya ramai lagi daripada kawan-kawan kita, saudara-saudari yang boleh bersama kita dengan melalui share supaya kita boleh faedah bersama pada malam ni dan apa yang kita dengar jika ada faedah dan kita bersapa kepada orang lain lagi daripada ahli keluarga kita, dari ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, adik kita, kakak kita, anak kita, panggil jira-jira kita, kawan-kawan kita. Nah, kita bersapa nah supaya kita dapat ilmu, dapat panggil faedah bersama pada malam ini. Baik. Adapun panggil soalan pertama yang ditanya minta panggil minta baba ataupun ustaz nah bagi sikit nah royak sikit tentang kelebihan Palestin. Nah, sebab gapo orang panggil duk berlaku di sini? Sebab gapo orang Yahudi nak sana? Sebab gapo kah orang panggil sebab gapo Palestin? Sebab gapo orang panggil Baitul Maqdis? Baik, saudara semua, Palestin tanah yang barakah. Nah, sebagaimana Tuhan berfirman dalam Al-Quran, nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا أو كما قال الله سبحانه وتعالى. Jadi tanah kawasan tanah orang panggil yang sangat barakah. Satu. Yang kedua pula Palestin ni orang panggil tempat para nabi. Tempat para nabi yang sangat-sangat banyak lah yang orang panggil ni keluar di dalam orang panggil Palestin. Nah, tu. Maka duduk di sini ni siapa? Nah, Nabi Ibrahim. Ini hak nak royak ni ialah nama-nama nabi hak sebut dalam Quran. Ataupun nama-nama yang tak sebut dalam Quran, banyak lagi nama para nabi yang duduk di kawasan ni. Nah, sebab itulah Palestin tanah barakah. Sebab itulah Palestin orang panggil tanah yang
yang hebat, yang mulia, yang baik. Nah, maka di atas jalan misalnya para nabi yang duduk di sini ni, nah hak Tuhan sebut dalam Quran, maka Nabi Ibrahim, nah Nabi Ismail, nah Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, nah Nabi Yusuf, nah Nabi Lut, Nabi Daud, nah Nabi Sulaiman, nah Nabi Saleh, nah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, nah alaihi wassalatu wassalam. Ning semua nabi-nabi ni hak Tuhan sebut dalam Quran, nah duduk di sini. Duduk di sini. Nah, lepas tu ramai lagi daripada nabi-nabi yang Tuhan tak sebut dalam Quran yang duduk di kawasan ni. Kalau gitu, boleh kita nak kata tanah Palestin, tanah para nabi. Tanah Palestin, tanah para rasul. Nah, tu. Dan Palestin ialah pintu yang Nabi naik ke langit. Pintu daripada bumi yang Nabi naik ke langit. Dah dalam malam Isra wal Mi'raj. Nah, tu. Maka di sana ada batu tempat Nabi cak belum naik ke pada langit. Ada tempat yang Nabi tambak dia panggil Buraq. Ada tempat yang Nabi semaya di situ dengan para anbiya semua. Nabi semaya situ. Allahu Akbar. Saudara semua, cuba terkaya ada bayangkan. Jadi semua nabi, semua rasul semaya di situ. Dan nabi lain semua, rasul lain semua jadi makmum bagi nabi. Nabi kita semaya di imam. Nabi kita semaya di imam malam Isra wal Mi'raj, dan para nabi lain lagi semaya di belakang nabi kita belakang. Kalau gitu tempat yang disemaya oleh para nabi ni tanah tempat yang barakah lah. Masya Allah. Baik. Maka di sini Palestin satu negara, maka ia ada cawat dia, nama cawat Al-Qudus, cawat dia Al-Khalil, cawat dia Tulkaram, cawat dia Ariha, cawat dia dia panggil Ar-Ramlah, Ramallah, dan dia panggil apa ni Al-Nablus. Nah, dan dia panggil Pa'akkah. Ada dia panggil cawat-cawat dia dalam dia panggil apa negeri Palestin. Maka di sini misal kata umuh Nabi Saleh, maka duduk di kawasan nama apa? Nama Ar-Ramlah. Lah ni dia panggil satu cawat yang duduk dalam Israel. Dulu itu duduk dalam Palestin. Nah, maka Israel ni dia mari tupai ya pada asal mula-mula. Nah, lepas tu dia ambil sikit sekali, dia ambil sikit sekali, dia ambil sikit sekali, ambil. Nah, siapa kalau ni tu orang Palestin sendiri, nah, orang panggil berlaku peperangan banyak kali, maka tak senang, susah duk, maka lari hijrah. Nah, hijrah hidup di Syria, duk di Urdun, duk di orang panggil apa? Negara-negara yang lain lagi, pergi ke Amerika pun ada, pergi ke Eropah pun ada, mai ke Mesir pun ramai. Nah, maka di hari ini daripada negeri yang besar, nah, tinggal di kawasan dia panggil Gaza saja. Sikit tu ya, yang ada dia panggil hak tinggal lagi, hak duduk di orang Palestin lagi, saudara semua. Nah, maka ni Ar-Ramlah ni asal duduk di Palestin, tapi lah ni duduk di bawah dia panggil apa Yahudi. Maka di sinilah dia panggil apa ummah Nabi Saleh alaihi salam. Nah, dan Nabi Yaqub nah duduk dengan keluarga dia di satu cawat dalam Israel lah ni nama Tulkaram. Tulkaram ni kawasan di atas sikit daripada Gaza. Nah, maka di situlah dia panggil apa ummah Nabi Yaqub, isteri dia dan anak-anak dia. Maka daripada anak dia Nabi Yusuf alaihi salam, belum daripada dia panggil apa kakak dia tu nak ambil tahap dari telaga dan akhirnya hidup di Mesir. Nah, itu benda yang berlaku. Tapi nak kata di Tulkaram tu tempat kampung Nabi Yaqub alaihi salam, saudara semua. Baik. Dan kubur Nabi Musa alaihi salam di Ariha. Dia ada Ariha tu ada satu cawat dalam ni pun juga duduklah kawasan yang diambil oleh orang Yahudi dah. Dan maka situ ada kubur Nabi Musa alaihi salam. Dan di satu kawasan nama Baitul Laham. Baitul Laham ni
satu cawat, lah ni pun duduk dalam Israel, lah ni pun juga. Maka di sini dia dia panggil apa? Tempat beranak Nabi Isa alaihi salam. Tempat beranak Nabi Isa alaihi salam nama Baitul Laham. Nah, adapun Nabi Isa lepas daripada beranak, ia halus itu maka ia besar, maka akhir sekali dah ia hidup di kawasan nama An-Nasirah. Nasirah lah ni pun satu cawat yang duduk dalam dia panggil apa? Israel dah yang dia jajah ambil daripada Palestin nama An-Nasirah. Nah, satu cawat yang daripada Palestin dulu, maka lah ni duduk di bawah tangan Yahudi Israel, nama An-Nasirah, ini umur Nabi Isa alaihi salam. Nah, dan lagi, Nabi Ibrahim duduk di mana? Al-Khalil. Maka kubur duduk situ, hidup situ Nabi Ibrahim selepas daripada dia pindah, tinggal kampung asal dia dia panggil Al-Babil di Iraq. Nabi Ibrahim asal di Iraq nama Babil. Maka dia lepas daripada berlaku fitnah ada Namrud, lepas dia dalam api, lepas tu dia hijrah tinggal mari sekali dengan Nabi Lut. Maka tinggal mari duduk di dia panggil Al-Khalil, dia panggil tempat yang Nabi Ibrahim duduk. Adapun di Al-Qudus, ni pun supaya juga duduk di bawah tangan Israel dah di hari ininya. Tapi dia bahagi lagi lah tu. Maka di situ tu tempat yang semaya hipung semua para nabi. Saudara semua. Allahu Akbar. Ni nak ayat kata kan ni? Nak ayat kata Palestin tanah para nabi. Palestin tanah para rasul. Sebab itulah dia panggil apa ni? Berkatnya tanah ni. Lepas tu Palestin pintu yang dia panggil nabi kita naik kepada langit. Baik. Lagi pula saudara semua, selepas daripada Palestin ni, tanah para nabi, hak tu sebut oleh Quran dan yang tak sebut oleh Quran. Lepas itu pula Palestin tanah yang sangat barakah. Sebab apa? Sebab di Palestin masa dulu itu tu, tempat tupu, tempat orang mari duduk oleh para orang baik. Orang baik-baik daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada para ulama, maka tinggal kat tempat mari duduk di situ. Dan nak kepada kelebihan. Maka ramai di kalangan sahabat yang duduk situ, yang mati situ pun ramai, dan yang kesamutara lepas tu klik pergi pula pun ada. Tapi nak kata ramai di kalangan orang baik-baik, orang berjuru-juru daripada sahabat, mari duduk sini, maka duduk nyawa di kawasan dalam Palestin. Maka barakah rahmat yang berlaku di Palestin. Tengok hebat sahabatnya Umar bin Khattab. Umar biasa pergi di sana. Lagi pula Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ni Sayyidina Umar, Nabi kata daripada mubasyir ahli syurga, daripada orang yang Nabi kata angka daripada ahli syurga. Juga Abu Ubaidah ibn Jarrah, Nabi kata angka daripada ahli syurga. Maka kelih orang ahli syurga hidup situ. Saudara semua. Ini ayat lebih. Lagi pula daripada sahabat yang duduk situ, Ubadah ibn Samit. Dan Khalid ibn Walid. Shaddad ibn Aus, Usamah bin Zaid, Dihyah al-Kalbi, dan ramai lagi di kalangan orang sahabat yang hidup situ, yang mati situ pun ada, lepas tu yang kelik pergi mati di tempat lain pun ada. Tapi nak kata Palestin ni tempat ziarah bagi orang yang baik-baik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula di sini ni, lepas daripada masa sahabat, mai orang ulama tabi'in, boleh kata Palestin tempat yang para wali, para aulia ni suka mari ziarah, suka mari duduk, suka mari ambil berkat di Palestin. Sebab tu daripada ulama yang besar, wali daripada wali Tuhan, mari duduk ambil berkat di tanah Palestin ni, Malik ibn Dinar. Lepas tu Al-Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Wali Ibrahim ibn Adham, Imam Az-Zuhri, Imam Laith bin Sa'ad, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ghazali. Maka semua tu hidup situ belakang dulu tu. Masya Allah. Ni nak panggil Palestin lebih tak lebih, saudara semua. Dan di Palestin keluar imam-imam yang hebat ramai dah beranak situ. Maka daripada imam yang hebat yang besar
yang beranak di Palestin ialah imam kita Syafi'i. Nah, iaitu beranak di mana? Beranak di Al-Ghazzah. Hadap berlaku perang ni tu. Di Ghazzah tu, Imam Syafi'i, kita ni beranak situ dan lepas tu umur lebih kurang 2 tahun lebih-lebih, maka ibu dia maka hijrah pergi ke Mekah. Tapi beranak di situ, beranak di Al-Ghazzah di Palestin, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Dan lagi pula saudara semua, Palestin ni tempat keluar, tempat pelit orang yang hebat-hebat daripada ulama besar dalam agama kita Islam. Nah, keluar situ, keluar dalam masjid ni. Dalam masjid Al-Baitul Maqdis ni keluar tok-tok fiqh, keluar tokoh-tokoh ulama besar dalam orang panggil apa umat Islam yang tak habis nak bila, sangat-sangat banyak. Nah, sebab tu orang panggil apa tanah yang sangat berkat benar-benar. Nah, maka diriwayat bahawa Nabi Sulaiman selepas daripada dia bina daripada masjid sudah ni, maka dia minta doa 3, minta doa 3 kali minta doa. Nah, maka satu daripada doa yang dia minta tu, dia kata, ya Allah, jikalau ada orang yang beriman mari semaya dalam masjid ni aku musudahkan, aku tambah bekas daripada Nabi Ibrahim waktu dulu, maka ia mai wak besar lagi, comel lagi. Maka ya Allah, siapa sahaja daripada hamba akan yang beriman, lelaki ke perempuan ke, mari semaya sini, maka tujuan yang mari ni semaya, ya semaya ya. Tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan nak menego, tak ada. Tujuan nak mari makan, tak ada. Tujuan nak jalan, tak ada. Tak ada tujuan lain langsung. Malaikat satu saja tujuan ya, nak mari semaya di masjid ni. Maka ya Allah, siapa sahaja Nabi Sulaiman berdoa ni, maka doa Nabi ni tak kira lah asal Nabi ya. Nabi Sulaiman ke Nabi Daud ke Nabi, tak kira asal Nabi ya, dia berdoa tu hati mahaludah. Maka apa Nabi Sulaiman berdoa? Nabi Sulaiman berdoanya kata, ya Allah, siapa saja yang keluar daripada rumah ya, mari di masjid aku yang aku musudahkan ni, maka tujuan yang mari untuk nak semaya sahaja, maka ya Allah, jadilah dia tu orang yang engkau bersihkan dosa dia sehingga dia jadi seperti budak yang baru beranak. Allahu Akbar. Tu doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa dengan Tuhan, kata ya Allah, siapa yang mari semaya sini masjid ni, aku buat aku sudah ni, tidak ada tujuan lain yang mari, malaikat nak mari semaya ya, nak kepada kelebihan. Maka siapa yang buat lagu ni, ya Allah, bersihkanlah, cucikanlah, hapuskanlah dosa dia daripada diri dia tu semua, sehingga dia tu jadi budak, seperti budak yang baru keluar daripada perut ibu. Nak kata bersih 100% daripada dosa. Ini kelebihan saudara semua, Masya Allah. Ini semua ni Palestin. Ini semua ni dia panggil Palestin. Masya Allah. Saudara semua. Sebab tu lah orang panggil apa ni? Palestin ni besar, Palestin ni hebat, Palestin ni dia panggil apa? Duduk dalam hati kita semua orang Islam. Tu. Baik, itulah dia panggil apa? Sikit sebanyak daripada kelebihan dia panggil Palestin. Saudara semua. Itu jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua yang kita nak jawab oleh ni dengan cara-cara ringkas ni, iaitu masalah sebab apakah ulama Yahudi keluar belagak? Mari belagak pada hari ini. Adakah dia pang main lakon? Adakah dia buat dia pen hak dia saja? Kakut mana? Baik, saudara semua, jawab di atas soalan ni maka dijawab oleh para ulama agama dah di Mesir baik di mana-mana jawab dah soalan ni. Maka saya cuma siapa nak terjemuh ya. Terjemuh daripada jawab yang dijawab oleh para ulama, maka saya sapa kepada saudara-saudari semua pada malam ini. Iaitu yang belagak tu bukan sedang lakon dak. Yang keluar mari belakang tak boleh dah gambar ke? Ulama Yahudi yang janguk panjang pakai topi ya, duk jejak daerah Israel. Tu. Agama kita boleh ke dalam Facebook dan dalam YouTube kita boleh klik benda tu. Maka semua tu bukanlah dia panggil apa alin lakon, bukan dia panggil apa nak top tak urang Islam dak. Jadi
Hak sebenar yang berlakunya, nak kata para ulama Yahudi itu bukan semua, bahkan kebanyakan pula tak setuju dengan apa yang dibuat oleh orang Israel. Jadi Israel learning ni, nah kebanyakan orang Israel dan kerajaan Israel khususnya ni, nah orang panggil apa? Satu puak daripada Yahudi, nah satu puak daripada Yahudi yang geleweng. Yang geleweng daripada ajaran hak Yahudi, ulama Yahudi itu pegang. Jadi ulama Yahudi itu pegang dengan dia panggil ajaran-ajaran dalam agama dia, maka ada sepuak, batu bukan puak ni, banyak puak, tapi puak ni hak berjaya, puak ni lah hak gagah, puak ni lah hak kedebel. Nah, maka ia dia panggil apa ni? Menyalahi apa ni ulama-ulama Yahudi dalam agama mereka. Nah, kita nak misal supaya dalam agama kita ni enggak, Islam ni enggak. Nah, kita boleh misal contohnya IS baru ni yang dia panggil apa, bunuh orang Islam dia panggil di Iraq, dia bunuh orang Islam di Syria, dia bunuh orang Islam di Libya, berlaku perang IS. Nah, maka mereka daripada orang Islam juga. Nah, tapi cara dia panggil apa, gerak-geri mereka, cara dia panggil pahaman mereka tak agama dah geleweng, maka sesak daripada orang panggil apa, orang Islam, tapi orang panggil apa, sesak, geleweng, pahaman salah. Yahudi pun suka juga, ada juga lagu tu. Nah, dalam puak dia ni ada beberapa puak, nah maka dia panggil berselisih pahaman. Nah, maka daripada golongan Yahudi yang sesak dalam agama dia ni, puak dia panggil apa ni, puak hak duk meratah lah ni. Puak hak duk meratah lah ni. Nah, sebab tu para kebanyakan, bukan semua, kebanyakan para ulama Yahudi ni tak setuju tentang apa-apa yang dibuat oleh kerajaan Israel. Walaupun sama-sama Yahudi, tapi tak kala puak ni dah geleweng daripada pahaman ajaran Yahudi, dan maka dah buat benda yang haram. Nah, sebab tu dia keluar mari belaga dan tunjuk kata dia tak setuju, dia tak nampak, bahkan dia tolak pula perbuatan yang semacam ni. Ini benda yang berlaku, saudara semua. Baik. Maka itu daripada soalan yang kedua yang kita jawab. Nah, saudara semua. Nah, maka insya-Allah kita faham dengan panggil baik. Soalan yang ketiga, apa kita boleh ambil, apa pengajaran yang duk berlaku sekarang dah di Belawak kata-kata, dah bukan di kalangan orang sahaja dah di Indonesia Belawak yang besar-besar orang keluar, orang panggil juta-juta orang. Nah, di Malaysia ni orang panggil comeback, orang panggil boycott, orang panggil sinkah Yahudi. Nah, dan di Europe, di Belagak tunjuk kata kita tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Israel dengan orang Palestin. Nah, maka benda yang berlaku ni daripada hikmatnya, mudah-mudahan nak gerak orang panggil email orang Islam hadut tidur lagi tu. Nah, tu. Jadi orang yang bukan Islam pun tak setuju dengan perbuatan ni. Orang bukan Islam pun keluar tunjuk dia panggil apa, pendirian dia terhadap benda yang berlaku. Nah, maka orang Islam sendiri ni dia tak sedar lagi, dia tak khabar lagi, dia tak berasa apa sikit mahbub lagi dengan benda yang berlaku. Nah, ini dia panggil teruk benar lah. Nah, teruk benar. Jikalau benda tu berlaku tu, nah, dia panggil tak khabar lagi, maka bila lagi nak khabar? Nah, lebih-lebih lagi, nah orang pemimpin, orang yang ada kuasa dalam negara-negara Arab. Nah, sangat duka cita benar-benar. Nah, sebab tu kelih orang panggil seugama, sebangsa. Nah, dia panggil. Lepas tu Tuhan pun satu, Quran pun satu, tapi tak ambil padu, tak berdali. Nah, dengan saudara dia yang dibuat nyanyi. Nah, dia panggil tak berdali, tak padu. Padahal orang yang bukan Islam di sana, mereka tu keluar main belaga, tujuan satu ya. Dia panggil di atas dasar apa? Kemanusiaan. Tu saja. Tapi kita tak. Kita ni kemanusiaan satu. Dan lagi pula agama kita pula. Sebab masalah Palestin, sebagaimana saya laisuk kemarin atau kemarin dulu, ialah qadiyah ni, masalah ni bukan hak khusus bagi Palestin. Bahkan bagi kita semua orang Islam. Nah, bahkan kita ni kena terima kasih kepada orang Palestin yang mereka gerbek jiwa, gerbek harta, nak jaga Baitul Maqdis.
ataupun kita yang jauh ni tak boleh buat seperti mereka boleh buat, tapi yang kita boleh buat ialah kita bantu dan kita orang panggil apa ni, berdoa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudara semua. Baik. Itu jawapan dalam bagi soalan yang kedua. Soalan yang ketiganya minta orang panggil jelas sikit tentang masalah orang panggil semaya tasbih pada malam ni ataupun esok hari. Baik. Semaya tasbih daripada semaya sunnah yang kelebihan dia besar. Semaya tasbih daripada semaya sunnah yang kelebihannya sangat besar dan ada asal dalam agama sebab orang panggil apa Nabi ni Nabi goyak kepada pak daraya nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata, ya am, wahai pak daraku, aku nak kau nak kedak jika aku nak beri satu amalan kepada kamu, dan maka jika kamu buat ke, Tuhan ampun dosa kamu, dan yang lama dan yang baru, yang halus dan yang besar, yang sulit dan yang zahir, yang apa lagi, semua dosa lah, kita mana semua dosa. Nah, ada. Maka wahai pak daraku, kamu buatlah apa yang benar ni. Jika kamu lewat setiap hari, maka itu lebih baik. Tak kuasa setiap hari, maka buat seminggu sekali. Dia tak kuasa seminggu sekali, maka buat sebulan sekali. Dia tak kuasa sebulan sekali, buat setahun sekali. Dia tak boleh buat setahun sekali, maka buat sekali dalam seumur hidup. Sehidup kau ni minta buat sekali. Nah, sebab apa? Kelebihan dia besar sangat. Nah, semaya tasbih. Baik. Kalau gitu, semaya tasbih ada asal dari agama sebab Nabi dia panggil apa menggemarkan buat bagi hadiah bagi kepada pak dara dia nama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Zahir itu nampak hadiah kepada Al-Abbas ya pak dara dia, tapi hakikat Nabi hadiah kepada umat dia semua tapi melalui pak dara dia Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Baik saudara semua. Maka cara semaya ia ada dua kaifiat. Maka sebab apakah dinama semaya tasbih? Sebabnya dalam semaya ni ia ada semua 300 tasbih. Nah, tasbih. Padahal tasbih pada asal ni kita kata apa? Subhanallah, tu ya pada asal. Tapi kehendak di sini, kuamal di sini, hak Nabi kata tasbih ni ialah kita tasbihnya panjang sikit. Iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu kata lagu tu. Maka dari semaya tasbih ni, nah ada semua 300 tasbih. 300 tasbih. Nah, 300 kata apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 300 kali. Dari semaya 4 rakaat semua. 4 rakaat dan maka tasbih tu semua ada 300 kali. Sebab itulah dinamakan semaya ni semaya tasbih. Nah. Duk mana atik? Kaifiat lagu mana? Kaifiat cara nak buat lagu mana? Cara buatnya emo kita buat semaya berjemaah boleh dan semaya suara pun boleh. Dan bagi siapa yang ada kemampuan, siapa yang masa luar dan boleh buat, nah, jika boleh buat setiap hari, maka buatlah. Nah, ini sangat-sangat comel. Siapa yang tak boleh buat setiap hari, maka buatlah seminggu sekali. Nah, tak boleh buat seminggu sekali, buatlah sebulan sekali. Nah, itu jadi usaha buat boleh dalam hidup kita. Saudara semua. Ada pun cara buat, ia ada dua kaifiat, dua cara, dua bentuk, dua pesan. Nah, cara buat tu. Lagu mana? Semayanya kita niat biasa. Nah, saja aku semaya sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Taala. Jika kita semaya sore. Jika kita semaya sore. Jika kita semaya sore, niat sahaja aku semaya sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Dan jika kita semaya berimeh, kita di makmum, kita niat tambah. Sahaja aku semaya sunat tasbih, nah dia panggil 4 rakaat makmum ataupun ikut imam kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Baik. Lepas daripada itu takbir dah. Lepas takbir, maka kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Nah, sampai kepada akhir.
Lepas tu saya nak ayat kaifiat yang pertama dulu. Maka hak ni hak paling mudah. Hak ni hak paling mudah. Nah, hak ni mudah tak belik. Dan orang panggil pun ia tak ada, orang panggil pun tak ada berlaku berubah dengan bentuk semaya asal. Nah, hak ni paling mudah. Lagu mana? Jadi lepas pada takbir sudah, maka kita baca doa iftitah. Lepas daripada baca doa iftitah, maka belum kita nak baca Fatihah, belum kita nak kata a'udzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai ada akhir tu, belum nak baca Fatihah, maka kita tasbih 15 kali. Nah, 15 kali dia panggil apa ni? 15 kali belum kita nak baca Fatihah. Nah, itu dia. Iaitu lepas daripada kita baca doa iftitah, maka kita berkata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Nah, maka bila cukup 15 kali, lepas tu baru kita baca Fatihah. Nah, saudara semua. Bawa lepas baca Fatihah sudah, lepas daripada kita baca Fatihah sudah, maka sunat baca surah. Sunat baca surah lepas ada Fatihah. Nah, maka rakaat pertama ni baca surah Alhaakumut Takatsur. Bagi orang yang ingat. Bagi orang yang ingat baca surah Alhaakumut Takatsur. Nah, lepas tu baca Fatihah sudah, baca surah Al-Ha sudah rakaat pertama. Nah, maka belum kita nak rakaat tu, kita tasbih pula 10 kali. Tasbih pula 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 10 kali belum nak rakaat. Sudah tasbih, nah, Allahu akbar rakaat. Rakaat. Tu dia rakaat. Maka rakaat dan rakaat ni kita baca panggil tasbih biasa dulu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali, lepas tu kita tasbih 10 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tapi jika kita tak say tasbih hak semaya biasa, nak baca tasbih hak le semaya tasbih ludah 10 kali, boleh, tidak ada masalah. Jadi, bopi rakaat prop rakaat apa? Haludah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dalam rakaat ni. Nah, baik. Selesai sudah 10 kali, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, Rabbana lakal hamd. Lepas tu tasbih pula 10 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 10 kali, turun sujud. Nah, Allahu akbar. Nah, maka siapa yang nak baca subhana rabbil a'la dulu 3 kali boleh. Tak si baca pun tak apa, tasbih dulu pun boleh. Nah, nak tasbih lepas pada kata subhana rabbil a'la 3 kali pun boleh, ataupun nak tasbih aludah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu 10 kali boleh, tidak ada masalah, boleh. Nah, kalau gitu sujud 10 kali, lepas tu nah Allahu akbar duduk di antara 2 sujud. Nah, maka sini pun juga sunat pula kita kata tasbih pula 10 kali. Ya, 10 kali. Lepas tu sujud pula. Sujud pun tasbih pula 10 kali. Nah, lepas tu naik mari. Nah, naik mari. Masuk rakaat yang kedua. Tu dia. Maka buat lagu tu lah sampai kepada bui salam. Buat lagu tu lah. Jadi ya 4 rakaat semua. Setiap rakaat jadi ada tasbih 75 tasbih. Setiap rakaat ada 75 tasbih. Nah, mana 15 belum baca Fatihah, 10 lepas daripada Fatihah dan surah, 10 ketika rakaat, 10 ketika i'tidal, 10 ketika sujud, 10 pula di antara 2 sujud, dan 10 pula sujud yang kedua. Jadi semua 75. Maka 75 rakaat pertama, 75 rakaat yang kedua, 75 rakaat yang ketiga, 75 rakaat yang keempat, hitung semua tu 4 rakaat 300 tasbih. Tu. Sebab tu dari semai tasbih ni ada semua 300 tasbih. Nah, mari mana? Tu mari sekarang ni. Mari daripada 75 kali setiap rakaat. Saudara semua. Nah, itu dia.
Baik. Maka jika kita semaya derek, kita buat 4 saludah, 4 rakaat saludah, maka tahiyat tu rakaat yang kedua nak baca pun tak apa, tak saya baca pun tak apa. Nak baca hujung so sekali ya, tak apa. Nah, maka tu serah kita lah nak baca saya baca rakaat yang kedua tu tahiyat tu. Tapi hak belakang tu rakaat akhir belum usalah hak tu mesti kena baca. Nah, tu dia caranya. Baik. Itu kaifiat yang pertama. Kaifiat yang pertama. Adapun kaifiat yang kedua ni, hak ni balik sikit. Nah, balik sikit. Tapi ada orang yang buat. Nah, tapi saya nak sini tu, tapi saya senda, saya orang panggil seru, kita orang panggil apa buat hak pertama saat ni lah. Sebab dia tak balik. Dia tak balik. Nah, tu dia. Hak yang kedua ni, ramai juga orang buat. Sebab hadis yang lebih kuat pada hak ni. Tapi balik sikit. Nah, maka sini, saya nak ayat tahu gitu ya. Nah, tahu gitu kata, supaya kita dapat tahu, jika kita kelihatan buat lagu ni, tak serupa tu, kedua-dua tu, orang panggil boleh buat kedua-dua. Bukan kata kita waham ni pak, orang buat apa kita tak kena tu, salah, tak sah tu, nama yang mula. Tak jangan kata gitu. Sebab apa? Sebab ia ada dua kaifiat. Ada dua bentuk ia boleh buat kedua-dua. Nak buat pasal yang pertama pun boleh, nak buat pasal yang kedua pun boleh. Hak pertama, kita ayat dah ni. Tu dia. Adapun bentuk yang kedua ni, ialah kita takbir, niat sama ya niat tu. Saja kusmaina tasbih, dapat rakaat, Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baik. Maka, lepas takbir, ni kaifiat yang kedua ni. Cara semaya yang kedua ni, nah, sikit ya yang beza pada hak yang pertama saat ni. Nah, jadi lepas takbir sudah, kita baca doa iftitah. Lepas tu kita baca a'udzubillah, lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Nah, baca surah. Tu dia, baca surah. Lepas surah siap, belum nak rokok tu. Maka sini baru mula tasbih. Tu dia. Hak kaifiat yang pertama tadi, belum nak Fatihah, tasbih dah 15 kali. Hak ni dak. Hak yang kedua ni dak. Jadi, belum Fatihah tak tasbih dah. Ia mari tasbih lepas daripada baca Fatihah dan surah. Nah, berapa kali ni? 15 kali sini. 15 kali sini. Tu dia. Lepas tu, bawa tasbih, rokok. Rokok tu, 10 kali. Lepas tu, i'tidal, 10 kali. Turun sujud, 10 kali. Duduk di antara dua sujud, 10 kali. Sujud pula yang kedua, 10 kali. Lepas tu, akhir pas sujud, belum nak bangun. Belum nak bangun naik diri betul tu, sunat duduk dulu. Duduk, lepas tu tasbih 10 kali situ. Tu ya beza. Tu ya beza. Hak saat ni tu, dia mudah. Dah, dia tak ada dah. Berpia sujud yang kedua, baki mari pak, diri tu dah. Adapun kaifiat yang kedua ni, nah, bangun daripada sujud, tak bangun diri halu dak diri. Dia duduk supaya duduk di antara dua sujud. Duduk pula. Nah, jadi sujud pertama 10 kali, lepas tu bangun mari pak 10 kali, sujud pula 10 kali, lepas tu bangun duduk gitu 10 kali pula situ. Tu dia. Lepas 10 kali, lepas tu naik bau diri, sambung panggil apa, sambung rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lagu tu lah. Lagu tu lah. Maka hak kaifiat yang kedua ni, rakaat akhir tu boleh belaka. Ni nak tasbih dulu boleh, belum baca at-tahiyat. Ataupun baca at-tahiyat dulu, lepas tu tasbih, lepas tu beri salam, boleh. Nah, kaifiat yang kedua ni. Ataupun kaifiat yang pertama, tak ke bang at-tahiyat dah. Sebab apa? Dia tak ada dulu dah itu. Nah, dia dalam sujud tu ya. Situ dah. Itu 75 dalam sujud yang kedua tu dah. Adapun kaifiat yang kedua ni, dia tak cukup lagi 75 dari sujud tu. Sebab tu belum baca at-tahiyat tu, dia tasbih dulu 10 kali. Ataupun tasbih lepas at-tahiyat belum beri salam. Tu ni dia panggil sikit banyak beza di antara dua kaifiat tu. Tapi dua-dua tu sah belaka, boleh belaka kita nak buat saudara semua. Nah, tu kita boleh faham bersama dah. Tu satu. Jadi, nak tambah sikit lagi nya. Nah, surah yang disunat baca lepas ada Fatihah tu, nah, rakaat pertama, nah baca Fatihah, lepas tu alhaakumut takatsur. Baik. Rakaat yang kedua, baca Fatihah, lepas tu wal asri. Surah-surah wal asri rakaat yang kedua. Lepas tu rakaat yang ketiga, baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu rakaat yang akhir, Fatihah, lepas tu qul huwallahu ahad. Baik. Itu ialah kaifiat dia panggil apa semaya tasbih. Baik. Lagi soalan yang ditanya tentangnya dia panggil apa? Adakah
kita boleh buat malam ni. Ataupun buat esok hari. Nah. Pas sebab gapo nak buat malam ni? Sebab gapo nak buat esok hari? Saudara semua. Jadi pada asal ni semaya tasbih kita nak faham baik-baik, nak faham baik-baik. Asal semaya tasbih ia tidak ada masa yang tertentu. Tidak ada masa yang dipanggil pun disakat. Kata nak buat pian ni masa ni. Seperti maya zuhur orang pian ni habis pian ni. Nah, orang panggil apa gitu. Puasa Ramadan ambil berja buku ni masuk sini. Ada. Dan nak buat masa ni saja. Mesti haji nak buat masa ni saja. Semaya tasbih ni ia tidak ada masa. Nah, tidak ada masa yang disakat, yang ditentukan. Kalau gitu boleh buat setiap masa. Nah, malaikat waktu tahrim. Waktu tahrim ni jadi kecil mudah-mudah agak. Waktu tahrim saja yang tak boleh semaya tasbih. Masa lain boleh semaya belaka. Apa waktu tahrim? Waktu tahrim ni ialah lepas semaya asar siapa jatuh matahari. Dan lepas semaya subuh siapa naik matahari segala. Lepas tu masa matahari caci atas kepala atas bubung. Tu. 3 masa tu ya tak boleh semaya tasbih. Masa lain boleh semaya belaka. Nah, ambil daripada buku 7 pagi sampai pukul 12. Boleh nak maya ikut aja pimpinan boleh. Lepas tu ambil lepas maya zuhur, siapa orang biasa, boleh, tidak ada masalah. Balik malam pula, ambil pada ngorek, siapa orang bersubuh tu. Deh, boleh ikut kita nak semaya mana boleh belaka. Jadi, maka sebab tidak ada waktu bagi dia, ikut kita nak semaya tapi jangan semaya dalam waktu tahrim saja ya. Hak tu ya dilarang semaya. Waktu lain boleh semaya ikut saja. Baik. Maka semaya tasbih tidak ada masa tentu bagi dia. Lepas tu bagaimana kita menentukan? Nah, kita mari buat malam ni. Malam ni. Biar tak buat biar lain. Sebab tu dah setahun ni. Nah, boleh hadir ada orang buat tapi senyap. Nah, tu dia. Tapi jikalau masuk lahir raya ni, malam esok nak raya ni malam ni buatlah malam ni. Oh, boleh hadir rata malam ni. Kok dah agak anu panggil buat. Kita ke patah tak ada anu. Nah, bakat buat malam ni. Awak sama ada buat betul sebagai peribadi, buat untuk jemaah. Nah, mending tapi lah ni tak boleh buat mana sebab apa? Masjid kata, balasah kata. Nah, maka buat di rumah. Nah, boleh buat jemaah di rumah, masjid ataupun buat dengan peribadi, buat seorang diri. Tapi buat malam ni, malam raya yang malam raya ni. Nah, tu. Boleh tidak kita menentukan, kita mengkhususkan masa untuk semaya tasbih. Baik. Saudara semua, maka ni kita kembali klik kepada para ulama yang dia beri jawapan kepada kita tetahan. Jadi, jikalau kita menentu ni, dia terbit 2. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sama ada malam ni ataupun esok tak kira lah. Dia maksud dia menentu 2 tu. Kita awak ni pun kita menentu. Setiap tahun, malam raya ni panggil kita semaya tasbih. Ataupun setiap tahun pagi raya ni kita semaya tasbih. Menentu tu kita panggil menentu lagu tu. Mengkhususkan masa untuk semaya tasbih. Maka betul lagu ni dia tu 2. Kita menentu tu. Kita menentu benda giwat di masa tu 2. Satu boleh, yang 2 tak boleh, haram. Yang hak tak boleh tak boleh. Hak tak boleh ni kita menentu masa tu mesti kena buat. Dia tak buat tak boleh. Kalau menentu bentuk lagu tu, kita menentu buat di masa tu dengan bentuk ilzam, bentuk wajib. Bentuk mesti kena buat. Dia tak buat salah mu. Dia tak buat dia panggil apa dia panggil tak kena lah mu ni. Jika mu tak buat mesti mu nak buat masa ni. Jikalau paksa bentuk lagu tu dan kena buat masa ni saja, tak boleh buat masa lain. Maka orang yang tak buat ni salah. Kalau nak tu lagu ni, hak ni haram. Hak ni bid'ah. Ittifaq ulama semua kata bid'ah. Jikalau paksa dia panggil ilzam bentuk lagu tu, hak lagu tu ittifaq para ulama semua kata bid'ah. Bid'ah yang sesat, yang muharramah. Saudara semua. Tu dia. Faham baik-baik faham baik-baik. Tu. Satu. Sebab apa? Sebab hak yang nak boleh menentu lagu ni Tuhan dan Rasul saja. Allah
dan Rasul saja yang boleh menentu di atas jalan wajib ni, Allah dan Rasul saja. Orang lain tidak boleh. Walau sahabat kali pun tak boleh. Nah, lepas tu apakah orang yang lepas daripada sahabat? Lebih lagi tak boleh. Walaupun anak cucu Nabi pun tidak boleh. Nah, sebab orang yang boleh menentu, kata kena buat pianing, tak boleh buat masalah lain, dan orang tak buat apa yang salah, hak lagu ni betul, lagu ni ilzam dengan orang panggil lagu ni, dan tentu bagi Allah dan Rasul saja. Orang lain yang menentu lagu tu salah. Nah, dan orang panggil apa ni? Dan orang panggil apa ni? Dan dah melampaui di atas perbuatan yang dia buat. Nah, sebab itulah orang panggil salah. Nah, tu dia. Baik. Yang pertama. Yang kedua, kita menentu masa buat pianing. Nah, misalnya orang panggil apa? Macam sebab malam ni, malam raya ni, ataupun buat pagi esok ni. Kita menentu masa tu. Menentu masa buat malam atau buat pagi. Kita menentu masa. Tapi menentu ni dia tak jalan apa? Dia tak jalan, dia panggil rabiat saja. Susung saja. Nah, itu dia. Tak mesti buat. Orang tak buat pun tak ada masalah. Nah, dan kalau buat masalah pun tak ada apa. Itu dia. Jadi kami tak yang masa ni tak saja supaya jadi dia panggil pospota jadi rebuk gitu. Jadi susung nak jadi belatu ya. Masa ni kita buat ni masa ni buat kita ni supaya jadi buat anak hari ni lah. Nah, wirid ni aku nak baca misalnya surah Yasin nak baca lepas subuh. Nah, wirid selawat ni nak baca lepas asar. Kita tak masa. Biasa kena buat benda ni. Ada panggil lepas subuh kena buat benda ni. Tengah hari pamaizo kena buat benda ni. Kita letak gitu. Tapi letak tu supaya apa? Nak panggil apa tu beratur saja. Panggil rabi cara kita nak buat ibadat. Supaya apa? Tak siwi cemoh, tak siwi panggil pawi puah. Maka repan kita wang rebuk gitu, repan kita mudah, repan kita buat dengan repan kita tak penat sangat. Maka jika kita wang lagu tu, kita menentu dengan betul lagu tu bukan mewajibkan dak, bukan di segi susunnya saja. Dan maka walaupun misal kata kita susung pada asal lepas subuh, tapi nak buat masalah lain pun tak apa. Tu dia. Ni pun supa. Macam sebab kita susung kata setahun ni aku nak buat malam raya ni. Nah, sebab apa? Sebab malam ni keluarga aku kelik belakang. Anak cucuku kelik, wai-wai aku mari ziarah. Maka ramai-ramai ni aku nak beri buat ibadat. Maka, nah, sebab ibadat atau hak peluang tuan nak pun dosa, macam sebab. Maka semaya gitu ya pada asal. Nah, kalau gitu, bukan betul wajib dak mesti nak buat masa ni, tak buat tak boleh, bukan lagu tu dak. Nah, cuma betul susun lebih mudah ya. Nah, nak buat masa lain pun boleh. Nah, supaya nah tasbih ni. Orang nak malam ni. Nah, buat tak siwak malam ni, buat esok boleh. Esok siwak pagi nak malam esok boleh. Tidak ada masalah. Yang penting nak buat ya. Tu. Maka jikalau dia panggil kita menentu masa betul lagu ni, tujuan hak ni, tujuan nak mudah kita buat ada masa gitu saja. Nah, bukan ada wajib mesti nak buat dak, maka lagu ni harus harus tidak ada masalah. Jadi boleh buatlah. Mana kata? Tu dia. Kalau itu kita faham baik-baik nah. Kata menentu ibadat dalam masa yang tertentu ni iaitu baik dua. Yang satu boleh, yang dua tak boleh. Hak boleh ni kita menentu bentuk apa? Di atas jalan susung saja pen rabiat begitu. Masa ni kena buat ning, masa ni kena buat ning, masa ni kena buat ning gitu saja. Bukan bentuk paksa mesti nak buat masa ning, bukan. Dia tahu masa ning tak boleh buat, tak bukan lagu tu dah. Kita susung saja tapi tak siap masa tu pun. Tak apa, buat lain pun tak apa. Jika betul lagu tu, maka boleh buat dan tak salah, tidak ada masalah apa-apa. Tapi jika kita menentu lagu tu, di atas jalan kerah, mesti nak buat masa ni, tak boleh buat masa lain. Nah, ada yang panggil jika tak buat masa ni, masalah. Lagu ni haram dan bid'ah. Itu dia. Baik. Maka, lepas daripada tatahaudah, kata menentu ibadat ni, tu dua rupa, maka kita majlis tempat kita sini. Jika wilayah kita ni. Nah, orang susung tu. Buat malam ni baik, buat bagi isak baik. Buat betul mana? Buat betul mana? Duduk dalam gulungnya mana? Gulungnya pertama, supaya susung, tertib je ke paksa betul mesti kena buat. Pak kita sini. Duduk dalam gulungnya mana? Nah, maka saya rasa duduk dalam gulungnya yang pertama. Iaitu susung wiadi rabiat saja. Masa ni dah setahun ni aku nak masa ni aku nak buat benda ni.
Masa ni kena buat benda ni. Tapi tak mesti nak buat tak apa. Tapi cu boleh tak buat benda ni? Cu boleh. Sebab apa? Sebab hari ni beripung wai-wai. Sebab hari ni dia panggil bertemu saing. Sebab hari ni kita ramai-ramai nak suka. Sebab tu susung ada benda ni, ada benda ni. Maka jika lagu tu tidak ada masalah. Maka tempat kita lagu tu tempat kita tu. Tu dia. Sebab tu tempat kita ni hukum dia panggil tak salah dah bukan bid'ah lah. Walaupun benda tu bid'ah. Sebab dia panggil bid'ah ni apa? Benda yang baru berlaku tidak ada pada dulu. Tu dia panggil bid'ah. Tapi bid'ah bukan semua bid'ah tu salah. Bid'ah yang harus belanak. Tu dia. Maka ni kalau bid'ah pun masuklah bid'ah yang harus buat tak salah, tak berdosa gapo. Lepas tu buat boleh pahala insya-Allah. Tu baik. Tetapi saya nak sapa satu ya. Tu dia. Kalau boleh orang-orang yang dok buat dah tu dah yang menentu masa buat lik malam walaupun bukan betul ilzam, bukan betul paksa nak buat masa ni, bukan betul susung saja. Saya nak senda sikit. Supaya tak ada masalah. Lagu mana? Jadi kita ni lama-lama sekali tertinggal hati. Tinggal hati. Kita wak, lepas tu tinggal, tak wak. Sama ada balik malam atau balik pagi. Supaya apa? Supaya kita nak orang di belakang kita tu yang baru nak besar ni daripada budak-budak halus orang muda. Ataupun nak tahu kata maya tak mesti lah, tak wajib kali ni. Dan tak mesti buat masa ni kali ni. Cuma kita susung saja buat masa ni. Jika tak ada gapa-gapa ke buat masa ni lah. Sebab apa? Kita boleh di pengalaman. Sebab tu comel benar-benar jikalau lama-lama sekali kita tinggal. Tinggal, lepas tu buat masa lain. Buat masa lain. Supaya nak ajar ikut orang lain tu, dia panggil apa? We tahu kata, benda ni bukan wajib ni. Dah belum tak mesti buat sini ni. Buat lain pun tak apa. Tapi, sebab apa buat gini ni? Dia panggil sama-sama buat aku sebab apa? Sebab nak we apa ni? Nak susung saja, nak we tertib gitu saja. Tu dia. Comel lagu tu. Mek mana ni? Sebab Nabi tak ada pernah dia panggil apa makan air dalam diri, tak pernah makan Nabi. Duk semua Nabi makan. Juga Nabi tak ada pernah qada hajat hala kecing kita kata dalam diri. Nabi duk semua. Nabi. Tetapi ada kena-kena Nabi tinggal diri. Dan ada kena-kena Nabi minum dalam diri. Tu dia. Supaya apa Nabi lagu tu? Bukan Nabi tak berjuru, tak. Tak. Bahkan Nabi, wajib Nabi kena buat lagu tu. Wajib Nabi kena minum dalam diri. Wajib Nabi kena kencing dalam diri. Tapi buat sekali tu ya. Hak minum dalam diri tu. Dan sekali tu ya, kencing dalam diri tu. Sebab apa Nabi buat lagu tu? Sebab nak umat dia, semua ni faham, kata kencing ketika duduk tu. Dan minum ketika duduk tu bukan wajib lah, bukan wajib. Tak mesti. Tapi hak tu hak comel, hak tu sunnah aku. Hak tu lah aku gemar kamu buat lagu tu lah. Tu dia. Tapi nak para sahabat tu faham baik-baik, kata minum ni dia panggil apa, duduk ni tak wajib, tak mesti, dan kencing duduk ni tak wajib, tak mesti. Sebab tu Nabi bangun, buat kelih kata Nabi kencing dia dah juga ni. Bukan Nabi kata tak baik dah. Tunjuk kata aku kencing dulu, aku kencing pas mari dah tu duduk tu. Hak tu lah hak afdal. Hak tu lah hak baik, hak tu lah hak sunnah. Bukan wajib. Sebab tu boleh aku tinggal, aku diri pun ada. Tu dia. Supaya nak menyata hukum kata kencing duduk tu sunnah. Lep diri ni orang panggil haram. Tapi kurang molek. Tu ya nak ayat. Ni pun support. Kita tu semayang pagi baik. Buat sama-sama. Setahun pagi hari raya tu semayang. Raya tu semayang tasbih pagi tu. Ataupun balik malam. Malam semayang. Tu dia. Macam tak ada masalah. Sebab tempat kita sini, dia buat betul susung saja, bukan ilzam. Tu dia. Tapi, saya senda apa? Lama-lama sekali tinggal hati. Supaya apa? Supaya orang belakang tu pahal kata tak mesti dan tak wajib sekali. Cuma betul susung mudah buat ya gitu. Tu dia saudara semua. Baik. Dan juga masalah ziarah kubur. Supaya tu. Ziarah kubur ni pada asal sunnah. Sunnah dia panggil apa? Sepanjang tahun. Dan ikut masa mana boleh pergi belakang. Tidak ada masalah lagi.
Lek siang hari, lek malam boleh pergi semua ziarah kubur. Nah, lepas tu comel ziarah kubur. Lebih-lebih lagi bagi lelaki. Kalau perempuan tu kena kelih. Perempuan jikalau tak ada ayat, tak ada mana, tak ada campur, tak ada berlaku campur gaul di antara lelaki perempuan, maka tidak ada masalah perempuan masuk ziarah kubur pun boleh. Nah, tapi lebih-lebih lagi lelaki ni comel menang ziarah kubur. Nah, lepas tu ziarah kubur tu disunat sepanjang tahun dah. Baik. Lepas tu kita mari khususkan mari besar hari raya yang ke-6. Lepas pada puasa, hari yang ke-8 lah, kira mudah-mudah tak? Atau yang ke-7. Hari yang ke-7 ke tak? Hari ke-8, Sebab apa? Syawal ni raya mula. Hari pertama tu raya. Lepas tu puasa ni hari Perut. Maka hari yang ke-8 tu lah dia panggil raya ni. Raya ni. Maka hari yang ke-8 Syawal ni, orang tempat terdekat sini dan kawasan lain pun ada. Orang panggil apa? Dia menentukan masa untuk menjadikan hari untuk ziarah kubur. Maka hukum tubik sepuasa ni, tak ada semua. Tubik sepuasa ni. Menentu buat benda tu, tubik dua. Kalau semata-mata untuk nak susung saja program dari setahun nak buat ni, buat apa tu? Bukan dia tak jalan ilzam, wajib mesti kena buat hari ni. Dia tak buat tak boleh, dosa salah. Ada. Atau sekadar susung wujud rabiah. Lebih dua apa ni? Maka jikalau menentu ziarah kubur pada hari yang ke-8 bulan Syawal ni ataupun raya ni kita panggil ni, jikalau betul susung program boleh buat setahun saja, bukan di atas jalan mewajibkan mesti nak buat masa ni, tak boleh buat masa lain. Tu dia bukan sekadar dia panggil jadi buat program, maka tu tidak ada masalah, harus. Tetapi jikalau ziarah kubur hari yang ke-8 hari ni dari bulan Syawal ni, betul ilzam, betul paksa, betul mesti nak buat, tak buat tak boleh, dosa salah, lagu ni bid'ah. Lagu ni bid'ah supaya kita hurai masalah mereka sebesar ni lah saudara semua. Tu dia. Tapi juga saya senda mana? Dia panggil apa? Lama-lama sekali tinggal. Tu dia. Kita raya ni hari ziarah kubur. Ni ziarah kubur, lepas tu tak mari tahu kita apa tinggal. Tak lagi. Supaya apa? Supaya orang kampung tahu, budak-budak besar mana besar ni tahu kata hak kita ziarah kubur hari ni. Bukan dia tak jalan wajib nah. Bukan dia tak jalan mesti nah. Mereka panggil mesti nak hari ni mesti tak boleh tak buat dosa dak hari. Dia panggil saja betul susung program gitu ya. Hari ni kita ziarah, hari ni kita buat ni gitu saja. Tu. Sebab tu lama-lama sekali, beberapa tahun tinggal sekali. Hak tu lebih comel. Tu dia saudara semua. Maka serupa dengan mereka sebesar ni. Baik. Tetapi ada sikit benda yang kita nak care. Tapi walaupun di hari ni berlaku berubah banyak dah. Jadi ketika ziarah kubur tu, maka mari masing-masing, keluarga masing-masing. Ada bangsa jauh mari kata. Kalau bukit klik mari maka ziarah kubur, maka gigi belaka. Kalau kau darat kita pergi belaka, keluarga pergi. Kadang-kadang anak hak tu belaki kau lain dah, bini kau lain dah, hari tu klik mari berpuluh rumah dulu. Klik mari berpuluh rumah dulu berum mari apa? Lepas tu nak kata dua digote, bom gi kubur belaka, kubur ayah, kubur ibu, kubur cik awak, kubur gapo gedo gitu. Maka duk sekali ramai-ramai. Tu satu keluarga tu. Apa? Keluarga lain pula. Tu tokoh apa tu gamar tu. Penuh kubur. Tu dia. Maka di situlah boleh lepas dia ziarah kubur baca Fatihah, baca apa sikit sebanyak, maka mari makan. Maka supaya hari raya. Supaya hari raya. Jadi yang udara raya. Padahal di hari ni orang tempat tinggal sini faham belaka dah. Tahu belaka dah kata Islam tidak ada hari raya malaikat 2 hari saja. Raya dalam Islam, raya puasa dan raya haji itu ya. Tidak ada hari raya yang lain daripada 2 ni dalam agama Islam.
Tapi panggil saja raya ni. Padahal orang kata raya ni, dia tak kata dia raya. Dia tak kata ni raya ni raya oleh agama ni. Tak ada siapa kata lagu tu. Gila tanya lah. Tanya orang tua yang apa. Ayah, lelak Islam ni dia panggil apa? Hari raya 3 hari ke mana? Raya puasa, raya ni, raya haji. Cerak dia kata, ada. Ni, raya oleh agama Islam ada 2 ya. Raya puasa, raya haji. Raya ni panggil saja. Panggil saja. Padahal hakikat tu bukan raya oleh agama, bukan. Nah tu. Semua yang tu belakang semua. Tak ada semua. Panggil dia ya. Jadi tak kala orang jadi adat tempat kita sini ni bawa lepas kita raya lepas tu puasa, nah maka buah bi puasa nak cela-cela. Kalau nak benar kita boleh buat hak Nabi suruh. Kita boleh buat hak sunnah Nabi. Nabi suruh puasa ni hari lepas pada Ramadan tu. Maka kita puasa. Nah, maka nak syukur ni kita ramal, kita tunjuk kesukaan kita. Nah, supaya hari raya puasa lah. Berpiara nak boleh ke? Allahu Akbar. Kita dah benar dah. Kita dah berjaya dah. Kita boleh panggil apa buat tunai perintah Tuhan dalam Ramadan sebulan. Maka kita dah Allahu Akbar. Tu gitu. Ni pun supaya. Nah, jadi kalau itu pada hakikat yang sebenar bukan raya sekali, tapi panggil saja letak mulut kata raya ni gitu saja. Nah, sebab tu kita tasawuf yang paling besar lah buku ni. Nah, saya katalah orang panggil tak ada raya. Sebab apa? Orang buat pun. Orang dia panggil raya ni pun. Dia kata tak ada kan. Dia raya hakikat sebenar. Nah, ada 2 ya. Nah, sebab tu kita tasawuf Wiyadi dia panggil buku besar lah buku ni. Sebab benar tak ada gapo dia benar pun. Nah, itu dia. Baik. Maka hak salah yang kita nak yakinnya tiada kubur ialah ia berlaku bercampur rau. Ya, udara raya. Nah, maka pakai jang, pakai gapo di kubur, lepas tu panggil lah kita ada makan ni. Mai makan pulut dulu. Makan tupak, makan apa mai. Padahal keluarga masing-masing. Keluarga suku-suku, orang panggil bukan mahram, orang ajnabi. Kita perempuan ni, ngakuan lelaki ni, sah nikah. Ana lelaki ni dengan perempuan ni, sah nikah. Bukan sah kata apa, lek umah tulah pun. Nah, misal dia panggil apa? Adik ipar ngakak ipar ataupun birah dengan birah duduk sekali tu tina yatim tak boleh. Nah, salah lah agama. Nah, haram tu kelih pergi mari. So kata orang suku Sakak, apa kalau lagi orang suku Sakak? Patu dia panggil pakai mari ramah duk dia tulah toko gitu. Hak tu campur kau. Hak ni dia panggil apa? Haram. Hak ni tak boleh. Hak ni salah. Nah, sebab tu kita kena ye itu baik paden. Tu dia kata. Nak ukur umum semua tak boleh. Benda tak salah, kita dah tak salah. Tapi benda tak salah, kita kena tak salah. Nah, sebab tu orang yang nak buat lagu ni nak dia panggil apa? Nak buang program last tahun ni kita nak jadi anak pada rumah tinggal kebun apa klik mari pak jumpa orang ramai-ramai pasal ngizara kubur ni. Nah, comel baik tak ada gapo. Nah, sebab okey kita jalan wajib. Nah, tapi daging kubur pak kena jaga. Nah, lebih lagi saya senda benar-benar. Nah, ukar lah masalah ni. Walaupun landuk berlaku dah ukar sikit tapi tak ada lagi. Nah, hak comel sekalinya perempuan sagi tunggu di rumah ni. Dia di rumah. Lelaki lagi. Nah, kalau pergi pun apa? Untuk nak pergi hidayah ya makan di rumah boleh. Makan apa kuburnya? Misal kata. Tak apa lagi. Nak makan kubur juga. Nah, bagi panggil puan nak makan air nak gapo sebab apa kita ada menerah kadang-kadang dia panggil boleh cabut apa gitu ni peluh gapo ni nak buti apa ni tu nak ramai-ramai nak jumpa dengan orang yang masih ada kubur yang lama-lama tak berjumpa ni. Nah, kita dalam dia tu ni kita boleh buat kerja dia ramai lagu tu, dia suka lagu tu. Nah, lepas tu dia panggil tak apa lagi. Tapi laki hadiah. Tu dia. Kalau perempuan lagi juga pun, dia kena buat suku dah. Hal ni dia panggil apa, salah ni untuk perempuan. Tokoh itu. Makai hoya. Gamar tak apa, beri pun tokoh penuh itu buat apa. Walaupun keluarga lain. Sebab perempuan tidak ada masalah. Hal laki dia panggil apa, salah lain pun ada. Atau bucu lah suku Sakak. Wiadi suku gitu. Comel. Lagu tu comel. Maka kita kena ubahlah cara-cara tu. Hak kena dah, tidak ada masalah. Teruskan. Nah, tapi benda hak kurang comel, hak salah lagi lah agama, hak kita bakikan. Orang panggil masuk lorang molek. Masuk cong molek hak agama izinkan saudara semua. Nah, tu dia. Kalau gitu, itulah dia panggil jawab di atas soalan yang keempat. Nah, dalam makna ni yang kita nak kecek. Lepas tu
Yang terakhir mulailah masa dan apa kedua tengah kita bukti insya-Allah. Maka soalan yang terakhir yang kita nak kecek malam ni nya, ada saudara-saudara yang minta panggil saya nasihat sikit banyak kepada orang kita di sini dan kepada orang Islam umumnya. Nah, kata orang panggil apa? Nampak sebab apa? Duduk dalam keadaan putus asa, nampak lemah sebab apa? Duduk kelih benda yang berlaku teruk sangat. Tak ada siapa nak tolong. Nah, ada orang panggil lepas Palestin sorang diri lawan dengan musuh yang paling kuat lah jatuh gapo. Nah, ada dia. Maka saudara semua jangan putus asa. Allahu Akbar. Jangan putus asa. Nah, jangan putus asa. Islam benar-benar. Islam mari-mari. Nah, pertolongan Tuhan cerak berlaku. Cerak berlaku. Kita hari ni duduk sini ni, nah, marilah kita menjadikan sebab yang pertolongan Tuhan itu mari cepat. Nah, lagu mana? Dengan kita doakan, minta dengan Tuhan. Ya Allah, tolonglah hamba Engkau yang lemah, orang Islam di Palestin, ya Allah. Tolong mereka, ya Allah. Nah, tolonglah musuh Engkau, ya Rabb, daripada Yahudi. Dibinasakan mereka kerana mereka takabur, kerana mereka itu melampaui, kerana mereka itu menghancurkan masjid-masjid Engkau, ya Allah. Kerana mereka itu panggil bunuh hamba-hamba yang tak salah daripada budak perempuan gapa. Maka ya Allah, binasakan mereka, ya Allah. Bunuhkan mereka, ya Allah. Doa kita berdoakan, doa saja. Nah, dan hak cerak-ceraknya, nah, benar Islam cerak berlaku. Sebab Nabi dah cerita dah. Nah, maka kita tak usah putus asa. Nah, bukan semangat kita terus. Nah, dah hari ini alhamdulillah kita boleh kelih bahawa kita orang 3 wilayah ni hebat, sangat-sangat hebat. Nah, 3 hari yang dia panggil Baba Zu buat rekan pungut duit. Nah, walaupun orang kelih tak ramai. Nah, ramai dah orang kelih. Nah, yang malam pertama 2,000 lebih. Nah, malam yang kedua 1,000 lebih orang kelih. Malam yang ketiga semalam tu 3,000 lebih. Nah, tapi semalam masya-Allah, semalam saja tu duit yang orang 3 wilayah kita buat ni juta lebih. Kalau hitung hari ni, nah, 1,500,000. Hitung hari ni. Allahu Akbar, hebat ni. Padahal orang hak bui apa orang? Dalam 3,000 orang bukan bui semua tu. 3,000 orang hak kelih tu bukan bui semua tu. Nah, lepas tu bagaimana jika orang tangin semua 3 wilayah ni, kat 2 juta ni. Satu hati, nah, satu jiwa, satu tangan, nah, satu buah badan, pakat gerbang, dia panggil apa, tolong saudara kita Palestin belakang. Oh, hebat lagi saya rasa. Nah, lebih-lebih lagi lah ni. Tunggu-tunggu orang ada kuasa. Orang tunggu-tunggu orang yang boleh buat, yang boleh arah kepada orang bawah pada dia surat benda ni. Nah, orang panggil misalnya majlis jika dia boleh buat, tuju kepada para imam. Nah, orang panggil imam klik kutik di kampung yang masing-masing. Dah istihar dalam masjid. Nah, orang panggil bawasa nak kutik, nak minta khairat, nak sedekah. Minta sedekah dan untuk saudara kita Palestin di berlaku sekarang ni, siapa nak dia panggil ke duit lagi kita nak hantar, dia panggil ke masjid, pergi jalan ke rumah nak minta misal kita. Kutik mari semua, hipung di tok email pergi suruh kepada dia panggil apa ketua tok email dalam ampa, maka hak dia ampa tu disuruh pada majlis. Buat lagu ni, kalau buat lagu ni sungguh 10 juta tak sakit kita mabuk. Nah, kita orang susah. Kita orang yang tidak ada orang panggil produk banyak sangat. Sebab tu nak banyak ni, nak kita nak buat lagu ni, pakat bakat sikit saja. Orang boleh banyak. Nah, tu dia saudara semua. Maka orang yang bui ni hebat benar-benar, masya-Allah. Semalam kita dengar, saya kelih pada awal sampai suk malam. Dah duduk lun, orang panggil supaya tapah hajat-hajat yang orang panggil ketua, orang panggil community charity itu, nah yang duduk cinta-cinta jikalau. Padahal mula-mula dia tak 1,500,000. 1,500,000 pun alhamdulillah dah. Tapi semalam nampak semangat itu insya-Allah 2 juta. Nah, maka hari ni 2,500,000 lebih dah. Nah, alhamdulillah. Maka kita boleh keliput orang mudah malam. Allah, seru kita masya-Allah. Nah, tu. Jadi ada seorang beberapa orang, bukan seorang dah, beberapa orang mudah malam. Dia kata, "Bapa, saya duit le banci dah 1 kep. Duit le banci ada 1 kep saja, tapi saya on habis." Allahu Akbar. 1 kep ya duit dalam banci. Patut on habis. Nah, sun bah dalam banci dia. Nah, untuk apa? Untuk saudara Palestin. Ni orang beriman. Ni orang jiwa. Ni orang yang orang hebat.
saudara semua. Kadang-kadang 100 kot dia, nah, pahala lebih besar, Tuhan lebih banyak ke dia, lebih daripada orang sedekah 10,000. Yang demo duit ada berjuta, tapi duit 10,000 ya. Tapi dia 100 kot lebih. Nah, itu dia. Masya Allah. Dan ada saudara-saudara lagi di kawasan jalan tu. Nah, dia telefon mari dulu dah, telefon mari kepada Abang Zu. Dia kata, saya duit tak ada, saya bukan orang kaya. Tapi saya nak usaha, saya ada pemuda di kampung tempat ni, nak kutip di kampung kami. Nak kutip di kampung ni, nah, sarang mana boleh, nak beri semua. Nah, maka Masya Allah, kampung dia tak besar mana, dia kutip, nah, beli 5,000 kot. Allahu Akbar, beli 5,000. Dan dia mari semalam, 5,000. Nah, tu, Masya Allah. Saya pun yang sebenar, ingin nak buat lagu tu di kampung saya, tapi tak jadi nak buat. Tak sebab apa? Nak perakak pun dia bahasa kericai begitu gini. Tapi hati leluk tu nak buat, tapi tak ada arah dah. Nah, tu dia. Tapi insyaAllah baik. Tapi nak kata benar berlaku tu, orang kita Alhamdulillah kata kita ni. Nah, kata kita ni hebat. Nah, kata kita ni orang yang orang tak kupik lah kita kata. Nah, tu. Kata kita ni orang panggil apa ni? Walau jauh pun kita bersama dengan saudara kita di Palestin. Nah, dah hari ni ramai lagi. Dah hari panggil doa lagi, dia panggil boleh lagi dalam baca community itu boleh lagi, dibuka lagi. Nah, saudara semua. Dan orang own duit ni, orang sedekah ni, Allah ambil berita baik belah-belah. Ambil berita baik. Allahu Akbar, ambil berita baik. Nah, kadang-kadang dengan sebab dia bantu semalam, itu anak kecil syurga untuk dia dah. Itu anak kecil syurga untuk dia dah. Allahu Akbar. Dan dia akan masuk dalam hadis yang Nabi kata mana? Nabi kata, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Allahu Akbar. Siapa-siapa yang tolong bantu saudara dia yang keluar pergi perang. Nah, dia. Maka lah ni saudara dari Palestin keluar duk perang dengan Yahudi. Maka kita bantu. Bantu apa yang kita ada. Emang kita bantu dengan jiwa kita pergi sekali dengan dia. Atau batu apa? Batu dengan alat. Atau batu apa? Batu dengan makan ni. Dia makan gagah untuk lawan musuh. Lawan orang Yahudi. Nah, maka orang buat lagu ni. Walau ia duduk lain. Tak ada di Palestin ni, tempat kita ni. Duduk tanding ni. Tapi duduk dah siapa? InsyaAllah siapa? Sebab kita ada anggota yang boleh masuk padang. Nah, maka orang ni. Nah, Tuhan beri pahala jihad setiap hari dia. Pahala jihad. Misal kata, duit yang siapa perut, jadi makannya kepada budak haluh, orang panggil orang sakit, jadi makannya bagi tentera yang duk perang, orang panggil poyo di sana. Berapa hari perang misal kata? Nah, sebulan. Nah, maka banyak mana orang sana dapat pahala daripada orang panggil jihad, kita dapat pahala sama juga. Allah, nak cari mana lagu ni? Nak cari mana? Nah, nak cari mana? Pak, saya yakinlah belah saya umur ni. Saudara dekat saya ni dari 140 orang lebih-lebih ni. Nah, nakut juga kita. Tak lawan juga lagi perang lagu tu. Nah, sebab apa? Sebab lek mati 90%, lek 20% je. Tak lagi syirat lagi kita ni. Sebab iman kita lemah. Nah, tu dia. Tapi walau begitu pun Tuhan buka depan kita, kelebihan jihad dan yang kita tak mesti Tuhan daripada tapi kita boleh pahala. Nah, lebih kita jauh ni. Mengapa? Kita bantu saat ni. Nah, Allahu Akbar. Dan kalau kita nak laginya, saudara semua, orang Arab tak support kita. Orang Arab tak support kita. Orang Arab ni yang benar-benar susah, duk lek susah sungguh-sungguh, apabila orang tolong dia akan banyak berdoa haludah. Nah, kepada Allah. Doa apa tu? Wei Tuhan balas baik kepada orang tolong dia ni. Ya Allah, jadilah dia ahli syurga ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah dia daripada api neraka ya Allah. Lepas tu, bukan sekadar tu orang Arab ni. Ya Allah, dia dan keluarga ya semua ya Allah. Ini orang Arab. Yang dia doa lagu tu. Maka, harap-harap kita bantu ni, dapat doa mereka. Doa orang yang kena buat zalim. Yang Nabi kata, doa orang buat zalim, orang yang kena buat zalim, tidak ada dinding di antara yang dengan Tuhan. Tuhan terima haludah. Allahu Akbar. Maka jika kita bantu ni, ya doa kita lagu tu juga. Allah, ceraklah kita ni bebas daripada api neraka. Ceraklah kita ahli syurga. Nah, tu. Lepas tu dia doa dengan hati dia orang Arab ni. Masya Allah. Dan kemarin kita live kita ayat dah. Nah, dapat kelebihan gapa-gapa banyak benar lah. Nah, lepas tu kita tak ada perlu kepada ulas mula ada dah. Tapi nak kata orang yang bantu ni butung. Orang yang bantu ni butung, butung. Duit dia tak habis. Yang bui tu ganti. Wi banyak tu ganti banyak, wi sikit tu ganti sikit.
Tapi pahala besar yang dapat tu kadang-kadang tak butuh-butuh. Sebab apa tak butuh-butuh saudara semua? Sebab hari ni kadang-kadang ubat yang kita atas sana dengan duit kita ni. Sebab makan ni atas sana. Orang nak mati, tiba-tiba dia boleh hidup sebab makan ni kita atas lagi. Orang yang nak mati, tiba-tiba dia sial dengan ubat, hak kita atas lagi. Allah Akbar. Maka dia siapa, dia tak mati pun ni, nah, dia bening dia belaki beranak. Dia bening dia belaki beranak, maka anak dia besar, belaki bini beranak besar, maka jadi tentera. Jadi tentera lawan orang kafir gini. Maka mati syahid. Semua tu pahala boleh kita lakukan pahala tu. Allahu Akbar. Nak cari mana lagi lagu ni? Nah, sebab tu orang hak bantu ni beruntung besar. Sebab tu orang tak bantu lagi, boleh bantu lagi lah ni. Boleh bantu lagi lah ni. Tapi banci hak dalam Babazul Malik tu katuk dah, pit banci dah. Ya ada banci salah lagi tu banci apa? Banci hak muniti. Nah, dia panggil nama bancinya Panam Cai. Anborisut Batu Depu yak rai apa gitulah nama banci dia. Nah, maka saya nak tulis sini, dia panggil apa? Elit banci tu. Saya rasa ingat-ingat lagi. Nah, iaitu bancinya Kerung Tai. Dia bagi siapa yang nak own duit. Nah, kalau tapi kata tak ada dia panggil apa? Net bank literosak, mari saya buat apa? Saya tulis own duit boleh. Jika orang nak bantu tu. Dia Kerung Tai. Nah, tu apa tu? Liti bancinya dia panggil 922 0 3 9 8 0 7. Nah, tu dia tu. Saya tulis di bawah tu. Dia baci Kerung Tai. Nah, dia panggil posaka kulit tabak kono. Nah, liti bancinya 922 0 3 9 8 0 7. Nah, nama bancinya Panam Cai Depu yak rai itu lebih kurang dia panggil apa nama banci tu. Nah, saudara semua. Lepas tu, nak ayat laginya pada akhir-akhirnya ayat tu nak kata saudara semua, hari ni kita boleh kelih ramai orang Palestin mati. Orang Yahudi ni sikit sangat yang mati pun. Nah, tapi nak kata sikit yang mati daripada Yahudi, ramai yang mati daripada orang Palestin, itu bukan ukuran. Macam kereng wat kata orang Palestin Allah. Bukan pun dan bukan pun saudara semua. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab dulu itu Amerika pernah pergi serang Vietnam. Maka tentera Amerika banyak mana mati? Mati 50,000 orang lebih kurang. Kalau dah hitung mari, maka mati lebih kurang 50,000 orang. Orang Amerika pergi jajah Vietnam dan duk perang sana. Nah, tu dia. Maka tentera dia mati 50,000 orang. Tu saja hak Amerika mati. Tapi orang Vietnam diri mati 3 juta orang lebih. 3 juta. Maka dengan 50,000 tu Allah, berapa ganda tu? Berapa tahu tu? Berapa tahu tu? Allah banyak menang. Banyak menang. Kakak 30 tahun, 40 tahun. Mati ramainya orang Vietnam. Tapi akhir siapa benar? Vietnam benar. Nah, kelak dengan hina orang Amerika. Ya kira dihujung, tak kira Allah ni. Saudara semua. Juga Faransa yang dijajah Algeria. Kita panggil Jazair. Nah, maka lepas dah jajah, duk bunuh, duk berlaku perang apa semua, maka orang Faransa ni, ya orang panggil orang kafir Faransa ni, nah mati tak apa 10,000 orang. 3-4 ribu gitu ya mati tentera dia, orang dia mati. Tetapi orang Jazair, orang Arab Jazair, juta lebih mati. Itu benar berlaku. Tapi akhir tu, benar Jazair. Klik dengan ngokong gitu je orang Faransa. Ini pun sama juga saudara semua. Palestin hari ni wala mati pun tak sama. Orang Palestin yang mati syurga tempat dia. Tapi orang Yahudi yang mati neraka tempat dia. Kalau gitu mati orang Palestin ni nikmat kadang-kadang. Tetapi mati orang Yahudi, mati orang Israel, itulah dia panggil seksa dan bala yang sebenar-benarnya, celaka yang sebenar-benar. Nah, lepas tu walau bagaimanapun ambil berita baik bela-bela. Hujung suk boleh ke Islam. Nabi asyik ada. Kata orang Islam akan berlawan musuh dengan Yahudi dan akan bunuh Yahudi. Dia panggil posumo. Nah, siapakah orang Yahudi nusuk dia batu rakyat. Batu tu, hei orang Islam ni. Yahudi dia belakang aku ni, mai bunuh dia. Nusuk dia pakai kayu rakyat. Hei orang Islam ni, Yahudi dia belakang aku ni, mai bunuh dia. Lepas tahu tu. Nah, dan kita tunggu-tunggu masa tu. Dan insya-Allah siapa dia. Nah, tunjuk ya Allah, tunjuk kuasa Engkau ya Allah. Nah, tu. Kalau gitu saudara semua,
kita jangan putus asa. Nah, hari ni berat. Ini saudara semua. Nak banding. Macam mana? Nak malam kata, malam ni. Malam malam ni. Gelap mana ni. Apa gelap hujan apa hujan ada ni. Gelap mana. Malam, gelap cara mana pun. Walau panjang pun. Nah, tak dapat tidak. Matahari naik. Cerah macam. Nah, hatu benda sebenar. Walau panjang malam yang gelap cara mana pun. Tak dapat tidak kena cerah. Ini pun sama. Orang Palestin. Dibuat nyanyi cara mana pun. Nah, tak dapat tidak. Ya kena benar pada suatu hari. Nah, insyaAllah kita tunggu masa tu. Dah hari ni kita boleh buat ni. Nah, kita boleh bantu. Lepas tu, dan masa yang sama, kita doakan. Nah, saudara semua. Dan orang Palestin ni, Masya Allah, saudara semua. Saya dengar tadi dari seorang ulama, daripada Yaman, hidup cerita. Hak ia tahu, hak ia, orang panggil siapa, kaum dia tu. Dah, di satu kawasan, orang Palestin, tapi duduk bawah, orang panggil Yahudi dah, Yahudi Mbek dah. Ya, bukan di Gaza lah. Gaza ni hak Israel semua lagi, Palestin semua lagi. Tempat-tempat yang lain tu orang Yahudi ambil dah. Maka orang Yahudi pisah nak beli. Pisah nak beli tanah, nak beli rumah. Rumah ni tak apa sepitu kali. Rumah buruk-buruk je. Nah, duk depan 4-5 ni beranak buat dia. Makin ni pun tak ada. Susah. Lepas tu sepek tanah. Kita boh lah. Ambil di pitu mahaya, masuk mari dalam 7 ambil. Itu ya. Paluan pula ada 3 ambil. Tu ya umur semua. Makan, tidur, nanak. Situ belakang. Saudara semua. Tiba-tiba orang Yahudi tu mari sendera kawi ke dia. Nak beli rumah dia tu. Nak beli. Nyak nak saudara semua tahu tak? Sendera mahal mana? Nyak nak? $5 juta. Kawasan saya tu rumah buruk-buruk, sepek. Nah, halal. Lepas tu senderakan $5 juta. Kalau 5 juta kuk pun. Nah, kita melapak kita ni. Jual cerak lah. Tak jual gila. Bodoh lah benar kita ni. Tak jual. Kalau saya setara tu. Nah, harga setara tu. Ni bukan 5 juta kuk. $5 juta. Jatuh duit sial lah ni. Nah, 100. Dekat-dekat 180 juta. Harga setara tu. Nah, tapi orang Palestin yang duduk dalam keadaan berok. Susah. Nah, jual tak? Tak jual. Allahu Akbar. Ni kelas jiwa orang Palestin. Dia tak jangan jual tanah kepada musuh. Dia tak jangan jual tanah kepada seteru dia orang Yahudi. Tak rela. Nah, walau hidup tak boleh makan pun tak apa berok. Coba. Nah, tapi jual tanah sikit pun dia tak akan jual. Wilah harga mahal 180 juta. Marilah 1000 juta pun dia tak jual. Ni orang Palestin. Maka mereka gerbang, nah, tubuh, gerbang nyawa, gerbang apa semua, nah, kerana nak jaga tanah Palestin. Nah, pas kita sini ni, apa yang kita buat? Nah, kalau orang panggil 100 kut tak boleh bui kak. Jikalau 1000 kut tak boleh bui kak kita orang sini. Jikalau 10,000 tak boleh bui kak teruklah kita. Nah, pas malam alhamdulillah, malam Allahu Akbar. Kita ada tulis tu masalah ni mari 10,000 Allahu Akbar. Waktu mari 16,500. Waktu mari pak dia panggil apa ni 17,000. Waktu mari 20,000. Allahu Akbar. Ni orang betul ni masya-Allah. Tapi ramai lagi yang tak ada kelih. Ramai lagi yang tak ada buat, ramai lagi yang tak ada bantu. Nah, tu dia. Maka hari ni, nah, boleh lagi peluang dibuka depan kita lagi belum daripada ketua yayasan tua komuniti tu dia nak serup atau nak pit baci, lepas tu nak ambil duit buat pergi atas sana tu. Dan 2-3 hari ni boleh lagi. Nah, dia panggil sama tadi nak clear ke apa ni, boleh kita nak own masuk. Nah, maka apa kita, jika kita own dah pun alhamdulillah, dan minta doa ngatur hari tu terima amalan kita, Allah sedekah tu, pasti jadi sebab yang buat kita butuh dunia akhirat. Nah, dan dia panggil berbahagia umat kita dan doa ngatur hari tu akan bala derah daripada saudara kita di Palestin. Nah, hatu hak buat si ada. Nah, lepas tu nak tambah pula boleh. Macam yang mana? Hak awak lagi segera buat. Supaya jangan luput kelebihan dan pintu syurga hak tu ada buka di hadapan kita. Saudara semua. Allahu Akbar. Nah, maka saya kelihatan hari ni apa sebab ada soalan. Nah, ni dia panggil hari ni. Jangan nak turun tak boleh ni ke mana. Nah, kalau itu saya nak soalan sikit-sikit banyak. Kalau saya berjawab, saya jawab. Nah,
Nah, ni tanya dia kata apa hukum orang tidak berdoli? Saudara sesama Islam seperti di Palestin sekarang. Orang tak berdoli. Tak ada, tak cara. Nah, maka orang ni takut. Takut benar-benar. Sebab apa? Orang ni Nabi tak mengaku ummah. Nah, sebab di sana ada hadis yang diriwayat daripada Nabi bahawa Nabi bersabda, Nabi kata, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tak ambil padu, orang yang tak berdoli tentang kesusahan yang berlaku dengan saudara dia seagama ni, dibuat nyanyi oleh orang lain, tiba-tiba dia tak padu, tak berdoli, maka orang Nabi kata dia bukan daripada orang Islam. Allahu Akbar, ni takut ni, takut. Nah, sebab tu kita jangan jadi orang ni. Orang dia tak berdoli ni. Nah, tu dia. Maka ni saudara semua peluang besar yang buka depan kita. Sebab kita nak pergi diri tak boleh buat pergi. Nah, saya diri pun mula-mula tu nyanyi weh sia belahnya ke saudara kita seagama ni. Tak boleh buat gapo. Kelih ke panggil apa? Kadang nak teriak ada dari kelih benda yang berlaku. Nak buat kena bang umur yang besar-besar hancur dengan sekelip mata. Budak yang halus tak tahu gapo mati ya ke panggil soyok habis kadang-kadangnya. Nah, apa salah mereka? Tapi dia buat nyanyi perkara tu. Apa hari ni apa orang bukan Islam apa tu belagak orang panggil tak. Orang panggil nak tunjuk kata mak lagu tu orang panggil apa? Salah dan orang panggil bukan manusia yang buat lagu tu. Nah, ada. Tiba-tiba kita orang minta bahasa lagi teruklah kita ni. Nah, tu orang kafir lagi berasa yang bukan Islam seperti kita. Apa kita orang Islam lebih lagi kena bahasa lagu tu. Maka bahasa gelak masa tu nak tolong tak boleh. Tiba-tiba ada orang panggil satu community charity ni keluar mari pak nak asa jadi caupa. Allah suka kita, alhamdulillah. Jadi ada jalan ada peluang yang kita boleh buat apa kita nak buat sekadar kita mampu. Boleh wisiki, boleh banyak. Tapi alhamdulillah. Ada. Sebab dia tak ada benda ni. Tak ada community ni. Juta kau kita nak wih tak boleh. Nak gini tak lagi ada. Pandak masuk tak boleh tak boleh, tak laka-laka. Tapi hari ni dengan bentuk dan ni sibuk siapa duit kita. Dia panggil apa? Dia 400 siapa duit kita. Alhamdulillah. Ini Tuhan kasih kita. Tuhan kasih kita. Sebab apa? Tuhan buka pintu syurga bagi kita depan. Tuhan buka kemudahan kita dapat redha dia. Waktu kita kau rapat dengan dia. Dengan melalui benda semacam ni saudara semua. Sebab tu belum mula kita buat benda ni supaya kita tak masuk dalam golongan orang yang Nabi tak mengaku ummah. Saudara semua. Lagi tanya harapan ni kita pun kena satu lah ni, kena bakat-bakat. Jadi hari ni kita boleh kelih di Malaysia di mana tu, pakat duk boycott belaka dah. Pakat duk kwamba, tak beli daripada Yahudi, maka kita pun sama juga. Jangan duk beli barang Yahudi. Dia hak kita tahulah, hak kita tahu. Hak tak beli lagi, hak beli dah apalah. Hak lepas hari dah tak apalah. Hak tu orang panggil pun anulum, hak lepas hari dah. Tapi belakang-belakang ni, kita, suami kita, isteri kita, anak cucu kita, orang kita, kawan-kawan kita nak bersafar belaka. Pakat kwambak belaka. Pakat boycott belaka. Jangan nak beli barang Yahudi. Sebab apa? Sebab dah kita beli, supaya kita beli peluru ke dia dah. Dia beli orang Palestin. Apa kita nak ke lagu tu? Kita rela ke? Kita jangan. Salah. Kita tak Yahudi, ambil peluru ni. Berdiri Palestin. Maka jika kita buat lagu tu, kita teruk benar lah kita ni. Tu. Sebab tu, jangan jadi orang yang peluru kepada orang Yahudi supaya berdiri Palestin. Jangan jadi orang yang orang panggil cara buat hak Yahudi pergi bang umur Palestin dengan kita sokang beli orang panggil petepan hak dia tu. Kok apa semua tu. Sebab tu kita jika kedai locek orang panggil nggot dulu. Kalau orang panggil kalau boleh batal pun tak usah jual lah mula-mula kok tu. Duit orang panggil laba tak banyak kok kali. Lagi pula orang panggil ada fitnah pula. Apa? Satu Yahudi saja, yang kedua nak buat ketum pula dia mai beli. Dia mai beli. Walau bukan ketum semua, tapi banyak ke buat ketum mai beli. Maka masuk sokang dengan tak khabar-khabar. Sebab tu dia panggil tak padai kadang-kadang kita labur 3 kok ya, 2 kok ya jebol. Tapi ni ubah agama kita rugi. Sebab apa? Dosa yang kita ada itu. Sebab tu kita dia panggil jual ni, dia panggil apa ni? Hak kena, hak tak salah sudah. Walau sedikit pun tak apa ya barakah. Sebab tu kita bakal boycott belaka. Hak belakang-belakang kita nak beli ni. Jika kita tahulah, dia tak tahu nak kena. Ada tak tahu nak kena. Tapi kita usaha kelih dia panggil tera-tera jihad-jihad hak Yahudi tu supaya kita dia panggil tak jangan pergi beli barang hak dia tu. Dia tanya tu sekarang ni berapa negara hak bantu Palestin hak ni pun saya tak tahu jugalah dia panggil cara mana.
Nah, tapi daripada kawasan kita ni banyak Malaysia, alhamdulillah, orang Indonesia, nah orang panggil kita sini pun walaupun dengan peribadi bukan betul dengan ongkongnya besar-besar lagi, tapi tak ada gapo lah. Nah, kok negara Arab pun ada, tapi orang panggil dia tak tahu terai ya. Sebab dia bingat, dia takut orang panggil Yahudi tu tekan ni tadi dia. Dan sebab Yahudi ni dia kuasa dunia ni duduk di tangan dia lah ni. Dan Amerika tu orang panggil nampak Amerika merata dunia, hakikat Amerika budak dia yang sebenar pun. Amerika tu kerma dia ya. Bahkan orang lain niat kau tu orang Yahudi saja. Nah, bukan semua pun ramai Yahudi. Sebab tu hak sebenarnya hari ni Yahudi lah merata dunia. Walaupun bukan bentuk jajah, tapi merata dengan apa? Dengan benda lain. Nah, sebab tu saya sendalah. Nah, pada saudara dengan saya lebih kurang 150 orang ni, saya share satu klip satu hak live shot hak acan Paisan orang panggil di Bakok. Dia anak tular atau menteri hak dulu tu. Nah, dia royak dengan sungguh-sungguh mari. Orang panggil po Yahudi ni asal mari mana? Gapo dia buat patu pekannya lagu mana? Gapo nak kena isi lagu mana daripada awal kepada akhir 2 jam lebih saya minta pergi dengar ke sana. Saya dalam masa lepas sebut saya apa? Abu Hasun ni patu orang panggil len nak rezeki ada hak orang panggil hak acan Paisan kan mata tu hak mak adahi teh tu. Dah cuba dengar dia royak daripada awal kepada akhir. Kita boleh kenal Yahudi ni orang panggil jahat mana. Dan kita boleh kenal hakikat Yahudi. Nah, sebab tu cuba lagi orang panggil apa masuk dengar boleh. Dalam hak saya orang panggil apa saya share lagi. Nah, untuk saudara semua. Nah, negara Arab pun lah. Negara Arab ni dia takut. Nah, sebab dia ada suntik sanja, ada macam-macam lah dengan Yahudi tu. Nah, sebab tu kalau dia tolong ke Amerika akan mari tolong ya orang panggil mari tolong apa ni? Mari tolong Israel lah dan negara-negara Eropah lagi ni apa ya belaka tu. Adalah satu bab siasi lah banyaklah. Nah, tu kalau betul aja mana-mana tak ada. Tapi kalau betul pribadi tu ada. Betul pribadi tu ada. Dah ada tolong usaha sama ada dengan duit dengan apa tu, dengan jatuh boleh ada, tapi betul sulit. Betul sulit buat tanah kita kata. Pak nak zahir-zahir tu ya bahaya negeri dia. Sebab tu pemimpin tak siri adi, tak siri berlaku susah di negeri dia. Nah, sebab tu dia tak ada tubik zahir mana-mana gitu dak. Nah, tu kembali klik kepada bab siasi lah. Tapi ada tu ada, tapi bukan dengan rasmi dak. Nah. Cara ziarah ni ialah apabila kita ziarah kubur, dah tak kira lah kubur siapa pun. Nah, kita pergi pak kita beri salam. Nah, kita beri salam. Nah, kepada kubur. Kalau ibu kita, kalau ayah kita pun ayah kita. Nah, saya jika saya pergi ziarah kubur, nah saya pergi dulu. Nah, saya pergi kubur. Maka saya beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya ini mak saya misalnya ataupun ibu saya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Baik insya-Allah. Nah, maka lepas tu saya berdoa. Yang saya buat. Kata ya Allah, ini kubur ibu saya. Maka ya Allah jadilah kubur dia kebun daripada kebun syurga. Ya Allah, rahmatilah ibu saya. Ampun dosa ibu saya. Muliakanlah ibu saya. Jadilah dia panggil apa? Jadilah ibu saya daripada ahli syurga. Maka ya Allah, sebagaimana engkau himpun saya dengan ibu saya atas dunia ni, dalam umur yang satu, saya di anak dia, ia di ibu saya, maka ya Allah, himpunkanlah saya dengan ibu saya pula dalam syurga nanti. Itu saya buat mula-mula. Lepas tu baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca apa sekadar kita boleh baca. Lepas tu kita hadiah pahala dan kepada semua. Nah, saudara semua. Lepas tu cara berdirinya kita duduk depan dia, duduk depan dia kepada pihak kepala. Ya kubur ni kaki ni kepala misal kata. Nah, apa kita? Payah paling ke mana? Misalnya paling kat ni. Paling kat ni, paling jatuh ni. Maka kita geduk. Kita geduk ni kita hadap muka kita tak boleh naik. Muka kita tak boleh naik. Dia panggil muka kita lawan dengan dia. Lawan dengan muka. Supaya dia tidur depan. Supaya kita dia panggil sakit di hospital lah. Kita kaki tu kita depan dia kecek dengan dia. Lagu tu dah super pepek ya. Lagu tu. Tu dia. Bahkan masa berdoa pun ni, tu masa ziarah, masa kita nak kecek dengan dia, dia dengar kita dan dia jawab, kita tak dengar suara dia. Nah, tu dia. Lepas tu masa doa tu, masa doa ni boleh dua. Nak paling dia siapa su ataupun nak paling kiblat.
Tapi masa-masa mula-mula kita ziarah tu kena mengadap kubur, kecek dengan dia. Nah, lepas tu masa doa tu, nak doa dalam kelakuan tullah siapa kepada akhir, siapa kami berdoa pun boleh, ataupun kita nak paling kiblat maka kita berdoa pun boleh. Tapi masa bagi awal-awal tu kita dapat mengadap orang tua kubur. Ya, hadiah tu dia panggil pun supaya keluar daripada khilaf. Supaya keluar daripada khilaf, kita kena doa dan hadiah pahala. Sebab di sana ya ada ulama kata semata-mata kita baca tu dia panggil tak apa lagi pahala, malah kita hadiah. Barulah dia panggil siapa pahala. Maka supaya keluar daripada khilaf, kita buat hatulah lebih baik sekali. Kita baca semua dah. Lepas tu kita doa dan menjadikan pahala hadiah kepada Nabi kita mula-mula. Lepas tu keluarga Nabi, isteri Nabi, sahabat semua. Lepas tu hadiah kepada orang tua kita dan ahli kubur yang kita masuk tu. Allahu Akbar. Baik. Maka itulah dia panggil apa soalan yang ditanya. Jadi kakong ke mana kakong tu? Babo yakun te upakon tanakan kakong. Hal ni tak tahulah dia panggil apa istighfar ni duk mana. Ya duk mana. Jika duk kawasan Telubang dia panggil ya ada. Dia panggil jika duk dekat-dekat ni pergi serah di mana? Serah di Pawar. Tak apa di Pawar tu ya ada Baba Mukhtar. Tempat dia panggil tempat itu nak yatim tu. Serah situ pun tak ada gapo. Tak ada gapo serah situ. Dan jika duk kawasan jalan serah ke Dr. Allah boleh. Serah ke Dr. Ridwan boleh. Duk menara serah Abazu boleh. Serah kepada adalah iaitu tu ikut kita lah, ikut kita yang kita cerman kata dia tu akan saparut kita kepada charity ni, maka kita dia panggil apa ni boleh serah dia jika kita nak tak boleh misal kata. Lepas tu tak apa cek saya boleh tak cek saya. Lepas tu royak kata duduk mana-mana saya boleh royak kata boleh beri ke siapa. Boleh beri ke siapa. Tu dia panggil apa wallahu alam lah. Tanya payah orang panggil apa payah tak panjang. Tapi hari ni tu kita bakal berdoa supaya wi buti cepat-cepat. Sebab apa? Sebab di hari ni ramai orang Palestin yang mati tu 300 orang lebih lah. Yang mati 300 orang lebih. Budak kakak 70 orang. Perempuan saja kakak 50 orang. Lepas tu lelaki ramai lagi. Dan orang sakit ni dah kakak 2000 orang dah. Jadi kau kena masuk umur. Lepas tu umur tu hancur. Orang panggil banyak benar. Umur besar-besar tak ada dah. Umur besar-besar. Habis dia cing dah. Dia teh habis. Orang panggil pun mata dia. Tapi nak tiklis lah mata Tuhan tunjuk tu hebat-hebat lagi masa depan. Saudara semua. Duk Telubang. Duk Telubang ni dia panggil duk Telubang. Tak payah Telubang. Duk Telubang ni kawasan mana Telubang? Kawasan mana Telubang tu? Telubang. Duk Telubang ni kalaulah kena cerak dari Telubang kena cerak gi tapi tak hari ni tak buka lagi boleh hari tak buka lagi. Sebab hari esok ni raya ni siap katuk. Ramah ke Telubang kalau di Cabai Pak Sejik tu dia ada kedai jual air tu. Dia kedai Emang nama dia. Suruh dia suruh mengata saya tak apa boleh. Atau jika saya Kelang ni hak dulu tu ada apa kedai beki turasap tu nak beki tu. Suruh dia mengata saya boleh. Tu ya. Allahu Akbar. Baik. Maka itulah saja saudara semua malam ni yang saya boleh panggil jawab beberapa soalan yang ditanya dan insya-Allah kita dapat faedah bersama dan yang kita tahu kita bersapa kepada orang lain supaya kita duduklah cerah dan hendaklah jelas jangan buat apa-apa kita buat kena buat dengan tahu. Tu maka terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada saya panggil Pak Akil. Maka duduk di talasut dah. Talasut tu kirim kau tu boleh. Kirim kau keadaan. Keadaan duk jual payah nak ayat keadaan duk jual barang dalam nak tu boleh. Keadaan. Ataupun mari serah di depan orang
jual kayu oil tu boleh. Ada panak kata anak kolia tu orang apa atas. Anak kolia orang apa atas belakang 3 orang duk jual tu, suruh dia, suruh mari atas saya boleh. Tak ada masalah. Dan kalau betul lah saya keluar pergi beli kayu tu, dia boleh beri saya selalu. Dan saya own pergi insya-Allah. Nah, saudara semua. Nah, jika kalau haraplah. Jika kalau harap tapi kata harap pun tidak ada masalah lah. Tapi syariat kita kata betul-betul benar. Nah, tu maka serah kepada dia panggil apa kita lah, dia panggil nak buat Allah buat. Tapi saya seru dibuatlah insya-Allah. Baik, maka kadang saja malam ni sambung semula. Jika ada masalah ke apa yang kita nak menyatakan, insya-Allah kita akan buat semula pula. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.